warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tersambung bacaan kitab kita. Kita tuan-tuan muka surat 6, baris yang paling atas sekali. Kita berhenti hari tu 25 hari bulan 2. Hari ini 28 hari bulan 7. Berapa bulan tak mengaji? Bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 bulan tak mengaji. Kita sambung baliklah pengajian kitab kita ni dengan norma ataupun normal baru. Saya nampak normal baru ni kalau kita di surau masjid ni nampak normal baru tu pada solat jemaah lah. Nampaklah ada yang tak pernah jadi sebelum ni. Sebelum ni rapat. Normal baru renggang. Tapi bagi mengaji ni dia normal lama juga. Daripada dulu pun renggang. Daripada dulu pun renggang. Main normal hak yang baru ni pun dia renggang juga. Itu bukan normal barulah tu, yang tu normal lama. Biasalah kan, mengaji ni memang dia nak selesa lah. Ada yang nak pergi duduk belik tiang, ada yang ikut masing-masingnya selesa nak cari kipas angin kan. Yang pentingnya apa? Yang penting mai duduk dalam majlis ilmu. Sudah barang pasti diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat banyak. Dan jaminanlah huffatil jannah, kata Nabi, jalan menuju ke syurga tu bil makarih, penuh dengan benda-benda yang tak seronok. Kita nak dapat syurga ni dengan benda yang dia berlawanan ataupun kontradik dengan nafsu. Nafsu tak apa masalah. Tak duduk depan TV dah. Depan TV, duduk di pasar minggu, pasar malam, kan tempat orang ramai-ramai seronok suka. Nafsu tak hak tu. Namun Nabi kata, khuffatin nar bisyahwat. Jalan nak menuju ke neraka tu penuh dengan seronok suka, dengan syahwat. Jadi kita pilih untuk berada di jalan yang tak seronok. Ngaji ni kan lenguh kaki, lenguh lutut, kan? Berbagai-bagai benda yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Jadi ganjaran dia adalah syurga. Kata dia yang pertama dalam membincangkan tentang apa ni? Tentang syurutus salah. Syurutus salah ataupun kita faham dengan syarat solat ataupun syarat sah sembahyang. Ustaz ni, kita ni mengaji ni macam kebudak-budakan Nampak kebudak-budakan lah tajuk ni, syarat sah sembahyang, syarat wajib sembahyang kan. Benda yang kita mengaji lama dah benda ni. Daripada umur 10 tahun, 11 tahun waktu kita duduk mengaji bab-bab ni. Sampai lah ni umur 60 pun duduk mengaji syarat sah sembahyang ni. Bukan mengaji, kita nak mengulang kaji. Kita ni dalam
Umur-umur kita ni kita banyak mengulang kaji lah. Sebab kita dah belajar benda tu. Tetapi pasal apa kita ulang kaji ni? Nabi kata penyakit ilmu, Nabi kata afatul ilmi nisyan. Penyakit ilmu ni dia lupa. Dia lupa. Jadi kita pekat-pekat main duduk ni bukan kita nak mengajar dah, kita nak peringat balik akan syarat sah sembahyang hak kita duk buat tu. Ingat lagi apa yang dimaksudkan ataupun pengertian syarat. Apa makna syarat? Kalau tanya balik taubat lupa. Pasal 5 bulan dah ustaz. Oi. Mana nak ingat kan? Ni pun risau kat tuan-tuan ni. Kita baru minggu ni bulan ni lah kita pertama kali buat setelah 5 bulan ni. Kok lepas ni kena lagi. Lepas ni dia tutup pula lagi kan. Hari ni 39. Ni 39. Kedah kena 5 hari ni. Tak pernah Kedah ni dia kawasan hijau, tiba-tiba hari ni dia kena 5. Bila kena 5 tu tuan-tuan, dia bukan nak periksa hak 5 tu je. Kontak rapat dia, orang yang pernah bersembang dengan dia kan, orang yang pernah duduk sekali dengan dia, hak tu semua nak kena swab belaka dah tu. Tak tahulah tuan-tuan rasa ke tak, saya rasalah. Kami ni memang kena swab lah. Hai terangkat kaki kat tuan-tuan. Tu dia punya hak yang rengkung tu tak apalah, nu hak buh dalam hidung kan. Terangkat kepiah putih pun terangkat juga. Kan? Jadi kita doalah, banyak-banyak baca doa, supaya Allah Taala angkatlah musibah ni daripada kita. Tak perlulah kita nak tutup lagi kuliah kita ni. Kan kalau setahun mengaji 2 kali ya kacau, kan? Jadi kata ulama yang dikatakan syarat, ma yalzamu min adamihi adamul masyrut, wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamu. Yang dimaksudkan dengan syarat ni apa dia? Barang yang lazim daripada ketiadaan, oleh ketiadaan masyrut, dan tiada lazim daripada adanya syarat adanya masyrut, dan tiada lazim daripada adanya syarat oleh kita dan masyrut. Apa benda pula dah? Maknanya satu barang yang lazim, satu barang yang diperbuat, yang dilakukan, dia bukan hakikat kelakuan tu. Contohnya syarat sah sembahyang. Kita nak bicara sekali lagi. Yang pertama dia kata apa? Masuk waktu. Masuk waktu ni sembahyang ke? Tak, dia bukan sembahyang. Tetapi nak sembahyang wajib masuk waktu. Tu maksud dia. Ada dia tu bukanlah maksudnya jadi sembahyang tu. Tetapi kalau tak ada dia, tak sah sembahyang. Tu maksud mudah dalam bahasa kita. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat sembahyang ke? Dia bukan sembahyang. Tapi nak sembahyang wajib menghadap kiblat. Tu maksud dia. Jadi kata Tuan Syekh Pengarang, yang pertama, ketahui bagi masuk waktunya dengan yakin atau zon. Nak semayang ni wajib kita semayang di dalam waktu. Kalau waktu subuh, wajib semayang dalam waktu subuh. Kalau waktu zuhur, wajib semayang dalam waktu zuhur. Begitulah seterusnya. Kalau semayang di luar daripada waktu zuhur, maka tak sah solat. Niatlah berpasal lagu mana pun, usalli fardhu zuhri raka'atan, Allahu akbar. Cantik sedapnya. Tapi semayang pukul 11 pagi. Nak dikatakan semayang lohak ke? Tak boleh nak kata semayang lohak. Pasal dia buat 4 rakaat, dia niat pun niat zuhur.
Pasal apa tak boleh kata sembahyang zuhur pula? Sebab syarat sah nafi. Syarat sahnya ternafi. Apa syarat sah dia? Masuk waktu. Jadi macam mana cara nak kenal pula masuk waktu? Sekejap kita tengok perbincangan dia. Dalam kitab kita ni dia pendek sangatlah syarah dia tu. Boleh katakan tak ada syarah langsung pun. Jadi kita tengoklah kitab-kitab, kita tengok ambilan-ambilan. Sempat saya tengok dalam kitab fiqh manhaji tadi. Ini cara untuk mengetahui akan masuk waktu. Dia kata dengan yakin ataupun zon. Fiqh ni cukup dah. Fiqh ni kalau dapat yakin cantik 100%. Memang kita yakin bahawa waktu dah masuk dah, cantik. Dan terpakai juga fiqh ni dengan kita zon. Dengan zon ni maknanya dengan berat sangka. Dengan berat sangka. Berat sangka apa? Berat sangka waktu dah masuk. Kalau yakin 100% yakin waktu masuk. Zon dia ada 98% saja. Dia ada 97% ya, tak solid 100%. Dengan zon pun bagi fiqh memadai. Sah dengan zon tu. Tapi kalau dia dia panggil syak. Apa pengertian syak? Sabit dengan tak sabit sama banyak. 50-50 bahasa Allah kata. Nak semayang ni masuk waktu kita, 50 kata masuk, 50 kata tak masuk. Yang tu tak dipakai. Tak sah semayang. Waham lagi teruk. Waham ni sabit dengan tak sabit, banyak hak tak sabit tu. 80% kata waktu tak masuk, 20 je kata masuk kot. Hak yang tu lagi tak terpakai, waham. Yang terpakai dua tadi, yakin ataupun zon. Maka tidak sah sembahyang orang yang tiada mengetahui akan masuk waktunya dan tiada zonnya, tiada berat sangkanya, dan jika jatuh di dalam waktunya sekalipun. Walaupun masa tu satu zuhur pukul berapa? 1.25. Memang 1.25. Takbir Allahu Akbar, tak masuk lagi kot. Walaupun waktu tu dah masuk, tapi oleh kerana dia tidak yakin ataupun tidak zon yang waktu dah masuk, sembahyang dia tak sah. Tambahlah waktu tak masuk, jaga awal umpamanya. Pukul 3 pagi jaga nak terkencing. Kan kencing manis ni dia kencing kerak. Pukul 2 kencing, pukul 3 kencing. Depa kata tak apa ustaz kencing banyak tak apa. Jangan kencing orang. Tak kira lah kencing banyak, kencing orang pun tak boleh juga kan. Kencing orang ni bukan kata pergi kencing kat orang tu dah. Kencing orang ni maknanya dia orang jenis bohong kuat ni kan. Jenis bohong kuat. Bohong tuan-tuan lah ni orang. Berani sungguh bohong. Apa nama ni, Nabi Muhammad dia kata pelarian. Awak lah jadi lagu tu noh. Patut-patutnya kita ni kan bila dah dapat sikit jawatan, bila dah dapat sikit kehebatan, kelebihan Allah Ta'ala bagi kan, patutnya terima kasih banyaklah dekat Allah. Tak boleh kita cakap orang, semua pun orang boleh bercakap pasal agama ni tuan-tuan. Siapa pun boleh bercakap pasal agama. Tapi cakap hak tahu lah. Hak kita tahu cakap lah. Tak ada masalah nak bercakap pasal agama, cakap. Tapi biarlah kita bercakap ni benda hak kita tahu tentang agama ni. Kalau tak tahu, tak usah cakap duduk diam lah. Dan tak selayaknya Nabi Muhammad ni hang kata sama dengan pelarian. Kan kita pun tak kata nasib baiklah TV aku ni harga 1,000. Kalaulah TV aku ni harga RM1, kau hempuk TV ni lama dah. Nak marah ke siapa? Marah ke TV lah kan. Tak boleh lagu tu. Apa kita sekalipun, kita kena beradab dengan Allah, kita kena beradab dengan Rasulullah,
kita wajib beradab dengan Allah, wajib beradab dengan Rasulullah, wajib beradab dengan ulama-ulama ni. Tak boleh kita buat pandai kita aja. Jaga pukul 3 pagi. Halang-halang jaga pukul 3 pagi ni. Mayang subuh terus kot. Berpasai Allah. Kena dengan jubah pula tu pukul 3 pagi. Kena jubah, balut sorban pula. Buh celak pula kat mata. Buh minyak wangi lagi. Dengan tikaknya, dengan cantiknya, dengan sejadahnya ambu beli nu mana tu. Masa pi apa nama ni? Umrah itu ni. Kawan-kawan tu pun tembak dia lah, kata ini Yaman punya lah apa. Berapa duit? Tanya. Dia kata 60 rial. Bayang tak kira. Balik rumah cek-cek tengok made in China juga. Tu dia punya satu macam yang hampak. Allahu Akbar. Mayang apa? Mayang subuh. Sah tak? Tak sah. Pasal tak masuk waktu ni. Baik. Jadi kata pengarang kitab Syekh Mustafa Bura, Syekh Mustafa Akin, dalam kitabnya Fiqh Manhaji, masuk waktu ni kita boleh tahu dengan 3 cara. Saya kata 3 perkara ataupun 3 cara kita boleh tahu dengan cara masuk waktu ni. Yang pertama dengan mengetahui dengan yakin, dia kata. Kita yakin, kita tahu dengan yakin, bergantung kepada dalil. Bergantung kepada bukti, kepada dalil. Dengan apa? Dengan melihat kepada matahari, dia kata. Tu. Pengarang kitab Fiqh Manhaji kata, kita yakin masuk waktu ni dengan yakin ni pasal apa? Pasal melihat kepada dalil. Apa dalilnya? Matahari. Tu tuan-tuan. Pasal apa dia tak tulis tu dengan melihat kepada jam? Relevan tak jam? Relevan lah jam. Tapi pasal apa dia tak tulis dalam kitab-kitab fiqh? Kita tak jumpa pun dia suruh dia kata nak tahu masuk waktu ni tengok jam lah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah tak apalah banyak jam. Mustahil tak satu hari esok ni tak ada satu kita panggil apa? Satu teknologi pun masa tu. Tak mustahil. Kalau kita ikut kisah Dajjal ni akan turun lah satu hari besok ni. Bila? Wallahu alam, tak tahu. Dia kata Allah pun ada dah ustaz, turun dah. Yang kata Dajjal ni, tapi dia tak turun lagi. Dajjal betul tak turun lagi. Dia cuma turun Dajjal tu. Dajjal betul dia tak main lagi. Dia kata Dajjal tu. Dia kata hampa ni mereka macam-macam. Dajjal pasti dia akan turun. Bila dah ada Imam Mahdi esok ni. Bila Imam Mahdi dah turun, Dajjal pun akan ada lah. Serentak dengan turunnya Dajjal tu, dia akan turun juga Nabi Isa. Bila tu? Satu tempat esok ni di Damaskus ada satu masjid, nama dia Masjid Jami' Damsyik ataupun Damaskus. Di mana lah benar ni? Damaskus ni di mana? Damsyik ni. Damsyik di Damsyik lah. Tuan-tuan buat fikir panjang. Dia akan turun di Menara Putih, di Masjid Jami' Damsyik tu. Satu menara, dia akan turun di situ. Yang kata Nabi Isa ni. Kata ulama masa tu ni tak ada apa dah. Tak ada sebarang teknologi, tak ada dah. Kerana ahli sains kata apa? Masa tu dia panggil peperangan nuklear, peperangan dunia ketiga. Tak ada apa. Kita tak ada jam, kita tak ada internet, kita apa pun tak ada. Jadi kalau masa tu semayang nak kena lah. Semayang wajib. Selagi syarat wajib penuh, wajib semayang. Apa syarat wajib? Lupa
Tua juga. Lama tak mengaji sungguh. Ada 3 syarat wajib tak? Bagi orang lelaki ada 3, orang perempuan ada 4. Orang lelaki hak 3 lelaki-lelakinya Islam, berakal, balik. 3 syarat wajib. Penuh hak tu wajib sembahyang. Apa keadaan sekalipun, sakit ke, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca pangkat awal kemarin ni, dalam peperangan umpamanya dipanggil peperangan, ada dipanggil sembahyang syiddatul khauf, sembahyang dalam takut. Ada 16 wajah Nabi sembahyang dalam perang. Yang masyhurnya ada 4. Musuh mai depan, musuh mai belakang, musuh mai kiri kanan, musuh mai keliling. Macam mana nak sembahyang? Wajib sembahyang. Pasal syarat wajib dipenuhi. Orang perempuan tambah satu lagi, suci daripada haid dan nifas. Orang perempuan tambah satu lagi. Orang lelaki 3 aja. Kau orang lelaki pun ada agak haid nifas? Tak tahu? Tuan-tuan nak tahu orang lelaki ni ada haid ke nifas, tuan-tuan pergi masjid hari Jumaat. Dululah. Sekarang ni memang sembahyang Jumaat ni ada tempat-tempat ni, macam Perak ni masih menggunakan ruang utama. Sini buat masjid, buat Jumaat. Buat nah. Dia bagi ruang apa? Ruang hak dalam ni je kan. Ingat tak mula-mula jadi COVID hari tu ni? Baca dalam Facebook kan? Tulis dalam Facebook tu, syayunya hati ini melihat masjid ditutup. Amboi. Kita berasa nak muntah tengok orang tulis tu pun, kan? Syayunya, dada terasa ketat apabila melihat masjid ditutup. Nah, kita tidak boleh bersembahyang Jumaat. Bila buka sembahyang Jumaat boleh, orang tak ada lah. Sampai hari Minggu mana ke Tuan Haji? Minggu 2 bulan lepas ke apa? Ada satu tajuk khutbah tu. Tajuk tu apa? Menyeru supaya orang mai sembahyang di masjid. Pula dah. Hak kemarin ni hak sayu, hak apa semua tu pas mana habis tau. Kumpulan-kumpulan ni mau sekeh kepala bagi kan. Jadi mai satu masa esok tak ada teknologi, jam tak ada, apa tak ada, tapi matahari tetap ada. Jadi dengan cara melihat kepada matahari saja, kata pengarang kitab Fiqh Haji, dia kata kita boleh tahu dah waktu tu. Macam mana yang dikatakan subuh masuk dah, waktu subuh masuk dah, nak buat macam mana? Bila waktu subuh, macam mana cara nak tahu waktu subuh masuk? Satgi lohok pula, sat lagi isyraq lagi pula. Nak sembahyang isyraq 2 rakaat, macam mana nak sembahyang isyraq? Dengan melihat kepada matahari. Matahari naik segala dalam kitab-kitab tua ni, dia kata matahari naik segala. Tuan-tuan tahu tak, matahari naik segala tu masa tu pukul berapa? Kalau nak dinisbah dengan waktu lah, matahari naik segala kita boleh sembahyang isyraq. Lepas sembahyang isyraq, sembahyang duha pula, menandakan masuknya waktu duha. Esok pagi saya mai, tuan-tuan bawa buluh. Segala tuan-tuan bawa galah. Esok pagi kita mai, saya mai, kita cek tengok yang kata segala ni macam mana gaya. Kami buat ada tuan-tuan. Kami duduk di surau pondok Roh Tok Guru. Waktu tengah hari keluar ramai-ramai pergi kami nak tengok matahari yang kata gelincir, yang kata zawal tu, matahari zawal, lepas tu dia gelincir tu. Masa tu tally tak dengan jam kita, katalah pukul 1.25. Matahari bila dia gelincir tu, matahari gelincir ke mana pula, jatuh terduduk lah, bukan itu. Bukan macam kita gelincak ni. Gelincak ni maknanya dia bergerak kepada barat. Daripada matahari tepat atas kepala, tak ada bayang. Bila kita duduk bawah matahari tu, kita tak ada bayang. Bayang tak keluar. Maknanya tu zawal. Fi kabidis syamak. Matahari betul-betul tepat atas kepala. Macam di Malaysia ni nak nisbah tepat sangat-sangat. Macam di Arab tak boleh lah. Pasal dia ada dia punya apa nama, faktor geografi lah, faktor apa semua ni. Tapi kalau di Mekah kan, cara untuk nak kita dapat kiblat yang tepat tu kan, dia ada dua bulan kan. Satu bulan bulan 5, satu bulan Jun melawat Jun.
6, bulan 6. Dia ada 2 tu. Masa tu pukul 5.28 petang. 5.28 petang. Baru ni 28 hari bulan 6, 28 bulan 6. Matahari istiwa, dia kata betul-betul di atas Kaabah. Betul, yang tu memang tepat, tuan-tuan. Cara nak tengok lah. Esoklah kita sampai bincangan esok ni kita ulas tu. Dia gelincak je matahari tu, kita tengok jam tepat 1.25. Menandakan masuk waktu lohor, waktu zuhur. Mai sat lagi pula waktu asar. Macam mana cara nak tengok waktu asar ni masuk dah? Allah tak tahu, tuan-tuan. Kita ni anak-anak kita hari ni lah, kalau tak ada jam gemak tak semayang lah. Pasal tak tahu waktu semayang dengan tengok bulan, dengan tengok matahari. Kita pun tak apa nak ramai belajar dah ilmu-ilmu tu. Anak-anak kita lagilah tak belajar. Ramai satu masa esok macam mana lah nak semayang dengan melihat kepada tanda-tanda matahari, bulan apa semua ni. Baik. Kemudian dia kata yang keduanya, sumbernya iaitu ijtihad. Iaitu dia kata berpegang kepada dalil yang kukuh, yang mempunyai petunjuk secara langsung, secara tidak langsung. Seperti umpama dia kata melihat kepada bayang-bayang, ijtihad. Kita tengok bayang tu, kita tahu dah, inilah. Kita berijtihad. Kita mengambil satu keputusan bahawa inilah adalah kiblat. Masuk dalam hutan umpamanya, tuan-tuan. Masuk dalam hutan dengan tak tahuan puncanya, dengan mataharinya tak ada, hujan pula. Berasa perut lapang sangat dah. Lepas jaga tadi ni gelap, tak makan apa lagi, perut lapang sangat dah ni. Biasanya kalau perut sangat lapang ni pukul apa? Kita tak makan apa lah daripada pagi tu. Pukul 10 kan? Pukul 10, 11 ni kira pedih perut dah. Lapang sangat dah perut ni. Mai pula pukul 1, 1, 2 saat lagilah lapang perut. Ni rasa-rasanya masuk dah waktu lohok ni. Bolehkah nak semayang dengan rasa-rasa ni? Masuk waktu lagi, rasa aku masuk dah. Rasa-rasa tak mau lah dalam agama ni. Dia mesti ada satu ijtihad, satu keputusan yang kita buat berdasarkan apa dia? Petunjuk-petunjuk yang kita tengok. Kena mengaji kat lah petunjuk-petunjuk tu. Umpamanya masuk hutan. Kalau masuk hutan ni nak tengok apa? Umpamanya, kalau kata nak menentu kiblat lah kata, nak menentukan kepada kiblat, masuk hutan nak tengok apa? Tengok pokok lah. Tengok pokok besar. Yang pokok tu dia ada sebelah berlumut, sebelah lagi licin elok. Berdasarkan pemerhatian tu kita tahu dah, kita boleh berijtihad dah. Kita boleh membuat keputusan dah. Kita boleh menjatuhkan hukum dah. Belah hak lumut banyak ni, maknanya belah matahari naik. Pasal apa dia lumut banyak, belah matahari naik? Pasal matahari pagi ni dia tak panas. Bila tak panas, lumut boleh tumbuh di pokok tu. Maknanya yang ni, yang apa, belah hak lumut tumbuh tu belah mana? Belah utara, selatan. Matahari naik belah mana? Loh, mengaji geografi lah ni. Matahari naik belah timur kan? Maknanya belah lumut tu maknanya matahari naik belah tu lah, timur. Bila timur, belah sana barat. Belah sana lah barat. Pasal apa? Pasal tu pokok tu tak ada lumut belah tu. Pasal apa tak ada lumut belah tu? Pasal matahari petang ni dia panas. Jadi lumut tak boleh nak hidup belah tu. Maknanya matahari jatuh belah sana. Berdasarkan tu kita boleh berijtihad. Bayang apa tadilah dia sebut. Kalau arah penentuan kiblat, kalau mataharinya dengan kita melihat, dengan masuk waktunya dengan kita melihat matahari ketika tu, bila matahari tu bergerak ke barat, mana dia gelincir,
maknanya ada bayang. Bila dah ada bayang sikit tu, maknanya sudah masuk waktu zuhur. Macam mana pula nak menentukan waktu asar umpamanya? Bayang sesuatu benda tu lebih ataupun menyamai benda tu sendiri. Contohnya matahari, yang ni kita kata kita letak satu objek di tengah tanah lapang ke ataupun apalah tempat-tempat yang kita boleh nampak ada bayang. Matahari ni bila dia turun, dia akan membentuk bayang lah benda ni. Katalah pen ni dia akan bentuk bayang. Bayang tu, katalah pen ni panjang dia berapa inci? Katalah 5 inci. Bayang tu dia akan pergi kepada 5 inci. Panjang bayang tu 5 inci. Pen tu 5 inci, panjang bayang dia 5 inci. Mana bila sampai bayang dia 5 inci, menyamai benda yang kita tanda tadi ni, mana sudah masuklah waktu asar. Melihat kepada bayang tu kita tahu kata waktu asar sudah masuk. Bagi pendapat siapa? Pendapat mazhab kita Syafi'i lah. Adapun pendapat mazhab lain, dia ikut ijtihad lah ulama dia lah. Contohnya Imam Malik bin Anas, Imam mazhab Maliki. Dia kata apa? Dia kata dia 2 kali lipat bayang ni. Katalah ini satu objek panjang dia 5 inci, bayang dia 5 inci, tak masuk lagi, bayang dia sekali lagi, bayang dia jadi 10 inci, maka barulah masuk waktu bagi mazhab Maliki bagi sembahyang asar. Pasal tu tuan-tuan tengok kalau masjid, kalau tuan pergi Taiping kan, tuan pergi Taiping, masjid hospital Taiping, tuan pergi melawat sahabat ke apa, tuan-tuan akan dengar satu masjid dia azan macam waktu kita lah. Satu masjid lagi dekat dengan hospital tu, dia akan azan pukul 5 lebih. Pukul 5.30 tu baru azan. Sebab bagi dia masa tu baru masuk waktu bagi mazhab dia. Tak ada masalah. Betul tak? Betul. Kita nak dapat pahala kerana kita mengikut mazhab Maliki. Esok tuan-tuan sembahyang pukul 5.30. Masuk waktu kita tu tak sembahyang lagi. Kita nak sembahyang ikut waktu Maliki ya. Waktu Maliki 5.30, tuan sembahyang pukul 5.30, dapat pahala lagi. Bagus. Daripada banyak mazhab ni bagus. Tapi kita berpetua ni, kita ikutlah pendapat mazhab kita lah. Dan yang ketiganya, dia kata secara taklid, secara bertaklid, iaitu bertaklid kepada orang yang mengetahui melalui dalil-dalil yang nyata ataupun kepada seorang mujtahid yang berpegang pada dalil-dalil yang kukuh. Kita pergi satu kampung, kita pergi satu tempat, nak susah apanya, cari surau je lah. Masuk pula, saya pernah pergi satu masjid, satu surau, dia tak ada mihrab ni. Dia tak ada mihrab. Masuk boleh ngong kat kita ni kan. Sejadah lipat semua. Sejadah tak ada. Jadi macam mana nak tolong kat mana ni? Mayanglah kita ni. Berdasarkan ijtihad kita mayang. Saya main satu orang di belakang. Kiblat pusing belakang terus. Dia abang kita. Kiblat salah tu, pusing belakang terus. Kita pun pusinglah 180 ke belakang. Itulah kiblat. Punya tadi talau kot ni. Tak tahu. Berdasarkan ijtihad. Mai satu orang yang dipanggil mujtahid, yang dia ni dia tahu tempat tu, dia tok bilai ke tempat tu, dia tok imam tempat tu, dia penduduk kampung, dia tahulah. Dia pun habaq kat kita, pusing. Ataupun dia kata kanan sikit, kita pusing kanan sikit. Mengikut kita bertaklid kepada orang hak yang mujtahid tadi ni, boleh macam tu, dibenarkan. Jangan pergi lawan dia pula. Dia kata kanan sikit, aku tahu lah. Betul lah sembahyang kita kan. Saya pergi satu tempat tuan-tuan, hotel satu tempat dalam Perak ni juga. Ada urusan rasmi kerajaan, tidur hotel.
Tengok tu, dalam hotel tu dia letak apa nama ni, tanda. Kita pun tengok tanda, okey cantik, tak bayang. Kebetulan melebihi 2 marhalah, kita pun jamak, buat jamak qasar lah. Habis semayang, hotel tu dia ada tingkap lama ni. Saya pun buka tingkap, buka tengok masjid. Masjid ni mihrab dia talah mai kat aku. Yang kita semayang tak sah ni talah pergi masjid tu. Apa? Tengok masjid apa nama dalam hotel macam tu. Tengok mihrab masjid talah kita. Tak boleh ni, turun pi sampai masjid tengok. Tu dia hotel aku. Betul lah. Kita semayang tak sah ni kita talah ke masjid. Masjid talah mai kat kita. Tak betul ni, kena tegur ni. Balik pun panggil lah kawan hak yang kerja tu bangla. Mana you punya bos? Tak bos ada. Panggil you punya bos. Telefon mai. Bos pun jenis apa nama ni, sahabat kita mamak lah. Bos ni. Okey. Ni apa? Kiblat silap ni. Dia panggil kawan tu, dia belasah apa macam-macam keluar marah. Tak apa, bila selesai lah kita pun semayang ikut balik betul lah. Semayang hak tadi pun ganti lain. Satu hari pi pula, lama lah setelah bulan-bulan pi pula. Pi masuk bilik yang sama juga. Tengok-tengok duk talah situ juga. Tak ubah pun. Amboi, nah. Main-main aja nah. Tentang masalah orang apa? Dia mujtahid, kita mengikut dia. Tiba-tiba dia tunjuk hak tak betul, itu dia tanggunglah kan. Dan apabila ternyata satu orang tu solat sebelum masuk waktu, macam kita kata tadi, maka solatnya batal. Tak sah dan wajib dia ulang. Ulang balik semayang tu. Kata mazhab kita. Jadi sebagian mazhab kata kalau dah lama dah, kan kita semayang di mana? Kita semayang satu tempat hari tu ni. Berapa tahun dah? 20 tahun dah. Hari ni baru tahu kata kiblat tak betul. Hari ni baru tahu setelah 20 tahun. Kalau ikut mazhab kita Syafi'i, wajib ganti balik. Tapi bahagian pendapat, terutamanya Hanafi, Imam Hanafi, dia kata dah lama dah tak apalah. Dah lama dah tak apa. Mazhab kita wajib ganti. Jadi persoalan solat, apa nama, waktu-waktu solat ni berdalilkan akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Kata dia, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya semayang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Ada waktu-waktu yang tertentu yang wajib kita semayang ni mengikut waktu-waktu yang tertentu tu. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu ataupun di satu orang lelaki mai jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tanya Nabi tentang waktu solat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kat laki-laki tadi, ashhad ma'ana solah. Qala fa aqamal fajra hina syaqqa al fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dah. Nabi kata, bersolatlah bersama-sama dengan kami. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat subuh sehingga terbit fajar, sedangkan penglihatan orang ramai masih belum dapat mengenali antara satu sama lain. Nabi pun panggil lelaki-lelaki tadi mai semayang kami. Ketika tu Nabi semayang subuh. Yang habis daripada semayang subuh tu, kata sahabat, kata Abu Musa Asy'ari, kami belum kenal di antara salah seorang daripada kami. Maknanya
Solat subuh ni awal, waktu awal. Sehingga kan kata sahabat, lepas kami bagi salam pun kami tak kenal di antara kami. Maknanya zaman Nabi tu gelap lah kan. Macam kita hari ni ke, main semayang ni dengan penuh keselesaan kita hari ni kan, dengan kapek tebalnya lah, dengan sejadah lagi. Nah, kapek dah ada dah, sejadah lagi. Roh Tok Guru ni Haji, almarhum Tok Guru ni Haji, ada satu pegawai cerita, depa pi nak mohon ada satu permohonan daripada satu masjid untuk nak beli sejadah. Jadi buat permohonan kepada Jabatan Agama lah di Kelantan sana tu. Maka yang nak meluluskan tu almarhum Tok Guru ni Haji lah nak lulus. Maka permohonan tu mai, dia tanya dulu dekat apa nama ni, dia punya apa nama PA dia, masjid ni ada kapet lagi? Tok Guru tanya, masjid ni ada kapet lagi? Hak yang PA kata ada kapet dah. Dia kata permohonan di apa nama ditolak. Ya kan lah, yang kawan PA ni kan pasal apa permohonan tolak? Beli kapet baguslah. Tanya Tok Guru pasal apa? Tak lulus. Dia kata membazir. Siapa membazir? Kapet dah ada dah. Kapet dah ada dah, yang buh lagi sejadah pasal apa? Lah ni tak apalah, lah ni kita pasal apa nama ni, Covid ni memang kena bawa sejadah masing-masing tu, cerita lain lah kan. Ni saya terbaca satu artikel tu. Allah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tengok kalau orang alim memerintah macam mana. Bukan senang-senang duit nak bawa keluar. Sedangkan beli kapet baguslah. Dah baziak. Pasal beli sejadah baziak. Pasal kapet dah ada dah. Amboi nah. Kita ke hak tu imam tu dia. Sini tak? Sini tak lah kot. Dia. Makruh tuan-tuan sama ada makmum imam lebih tinggi pada makmum ataupun makmum lebih tinggi pada imam, makruh. Kita hari ni tak kira kawan nu balik daripada Mekah, mai tu dia ni, aku ni masa aku duk cium Hajarul Aswad ni aku teringat kat tu imam. Tu yang aku kira nak beli sejadah balik nak bagi dia mayang atas sejadah ni, pada buah tinggi tu lah. Esok pi pula siapa pula, aku teringat pula dak kat dekat apa nama Tok Bilal. Dia pun kadang-kadang duk naik jadi imam juga. Dia pun beli juga pada puk bagi. Tinggi tu lah. Pakat duk beli tu dia satu kaki. Tinggi. Makruh tuan-tuan, makruh. Sama ada imam tinggi pada makmum, imam satu tempat tinggi ataupun makmum satu tempat tinggi. Hukumnya makruh. Tak syok lah kan, dalam kita duk ibadat ni duk melakukan kerja makruh ni tak syok. Kalau tuan-tuan cabut buang. Tinggal sekepin aja. Hak tu imam sama dengan hak makmum, tak ada beza apa. Bos sekepin aja. Saya kemarin mengajak masjid mana lah, sujud ni muka tak ada dia masuk. Allahu Akbar. Kemudian baginda menyuruhnya solat zuhur ketika matahari tergelincir, matahari gelincir, masuk waktu zuhur. Dan ketika itu waktu tengah hari silang baginda telah mengetahuinya daripada mereka. Seterusnya baginda menyuruh mereka bersama-sama menunaikan solat asar ketika matahari masih tinggi. Kemudian disuruhnya lagi, lalu baginda menunaikan solat maghrib pada ketika itu matahari sudah terbenam. Nabi nak gambarkan kepada sahabat, tanya ni hamai sembahyang kami ni pasal nak bagi hang tahu inilah waktu-waktu sembahyang. Ada lagi hadis yang menceritakan bagaimana baginda Jibril alaihi salam apabila Nabi SAW turun daripada Isra' wal Mi'raj. Dia turun dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj tu, masa tu dekat-dekat masuk subuh dah. Dekat-dekat nak masuk subuh. Kan Nabi Isra' daripada malam tu, daripada selepas Isyak tu sampailah Nabi turun sebelum daripada subuh. Pergi tu pergi mana? Pergi ambil keperluan semayang. Maknanya semayang wajib lagi. Wajib lah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah perintah dah Nabi untuk semayang, dan umat dia semayang 5 waktu sehari semalam. Asal tu 50 waktu, jadi 5 waktu sehari semalam. Ada keperluan lagi? Ada dah. Mai subuh tu Nabi tak semayang subuh.
Pasal apa Nabi tak sembahyang subuh? Pasal Nabi tak tahu waktu mana subuh ni. Dan Nabi tak tahu nak sembahyang subuh ni guna gaya nak sembahyang. Berapa rakaat nak sembahyang, nak buat apa, nak rokok, nak mengkik apa, Nabi tak tahu. Maknanya dia kata apa tu? Maknanya dia tak tahu kaifiat ataupun cara solat. Kalau sembahyang pun tak sah. Pasal tak pernah belajar sembahyang. Tuan, kan kita duk tengok kawan-kawan kita duk pi musafir. Naik atas highway tu kan, naik atas RR tu, surau RR tu. Tengok pakat duk rumun dekat apa panduan jamak khasar tu. Pakat duk baca, adapun sembahyang baru masa tu nak baca. Tuan-tuan, tak sah sembahyang tuan-tuan. Pasal apa? Pasal tak ada ilmu, tak mengetahui kaifiat jamak khasar, tak mengaji tentang jamak khasar. Macam mana buat jamak khasar dalam keadaan tak tahu? Ada telefon tanya, ustaz, ni kami nak pergi Kuala Lumpur ni, nak niat ke mana ustaz? Loh, nak pergi musafir nak kena niat sahaja aku musafir nak pergi Kuala Lumpur kerana nawai tu. Tu dia. Masyarakat. Jadi begitu, Nabi tak semayang pasal Nabi tak tahu kaifiat ataupun cara semayang. Maka turun Jibril alaihi salam. Turun masa mana? Turun masa subuh itulah. Ajak pula Nabi. Sebahagian kata tak, dia tak turun subuh tu. Dia turun waktu zuhur lagi. Matahari gelincir, dia turun dan dia ajak Nabi cara-cara ataupun kaifiat sembahyang zuhur 4 rakaat. Mai maghrib satgi dia mai pula, mai asyak satgi dia mari pula, mai maghrib mai pula, mai isyak dia mai pula pada permulaan waktu. Isyak ni dia mai lewat pula. Esoknya dia mai lewat pula. Mai pada waktu hujung dah. Waktu zuhur dah hujung dah, dia pun mai. Menandakan maksud dia turun tu waktu yang akhir daripada waktu zuhur dan habis saja sembahyang tu, masuklah waktu asar. Macam itulah cara malaikat mengajak Nabi tentang waktu-waktu dan cara solat. Baik. Macam mana kita nak menentukan permulaan waktu bagi subuh? Dia kata waktu subuh ialah ketika terbit fajar shadiq dan berterusan hingga matahari naik. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Waktu subuh, dia kata, waktu salatus subhi min tulu'il fajri malam tatlu'i syams. Waktu solat subuh adalah daripada terbit fajar selama matahari terbit, selama matahari belum terbit. Jadi waktu subuh ni, macam mana nak tahu kata dia masuk? Kita akan melihat satu fajar yang dipanggil fajar shadiq. Jaga, subuh dia ada 2 fajar. Dia ada 2 fajar. Dia ada satu fajar kazib, dia ada satu fajar shadiq. Apa makna kazib? Fajar kazib, kazib tu makna penipu lah, makna tak betul. Jangan tertipu dengan fajar kazib. Kita bangkit-bangkit tu kita tengok, oi cerah. Cerah tu pula dia bukan cerah manjang. Dia cerah naik ke atas macam tu. Kita bangun-bangun tu tengok matahari fajar tu dia naik tinggi lagu tu. Lepas tu nampak macam ekor serigala pula. Nampak macam ekor serigala, dia punya cahaya tu membentuk ekor serigala. Panjang naik ke atas. Kiri kanan ni gelap. Dan cahaya dia tu malap. Kita kata tu dia cantik lah. Masuk waktu subuh dah, Allahu Akbar semayang. Tak masuk lagi. Kerana itu dipanggil fajar kazib, fajar yang menipu. Yang maksud fajar shadiq ni ialah fajar yang dia habis saja fajar kazib ni tinggi, naik panjang menaik ke atas macam tu, dia akan jadi panjang ke tepi tu. Dia panjang ke tepi, putih. Kemudiannya di antara ufuk dengan dia tak ada tanda gelap. Dia cerah daripada ufuk tu naik, lepas tu naik ke atas dan cahaya dia terang. Selalunya dia akan timbul bila? Dia akan timbul selepas daripada fajar kazib. Sikit knowledge. Mana tahu satu hari esok ni jam tak ada, mangkit pagi-pagi, oh teringat, oh ni panjang ke atas ni belum lagi.
dia panjang melintang tu. Kemudian cahaya dia terang. Maka itu sudah masuk waktu subuh. Waktu zuhur macam saya kata tadi, dimanakan gelincir matahari, dia kata waktu salatul zuhri iza zalatil syamsu wa kana adh-dhallil zawal. Waktu subuh apabila matahari gelincir hingga bayang-bayang seorang menyamai ketinggiannya selama belum menjelang waktu asar. Maknanya daripada kita berdiri tadi ni tak ada bayang, tak nampak bayang, bulat aja. Kemudian dia membentuk satu macam bujuk telung tu, maknanya dia sudah gelincir. Bermulalah masuk waktu, tuan-tuan test tengok, pukul 1.25. Kalau esok ada matahari, tuan-tuan berdiri tengah panas, pakai jam, tuan-tuan berdiri tengah panas, tuan-tuan pakai jam, tuan-tuan tengok masa tu matahari betul-betul tepat atas kepala, lebih kurang 1.5 minit ataupun 1.10 minit masa tu matahari tepat atas kepala. Berlalunya 15 minit, tuan-tuan akan nampak bayang tuan-tuan tu jadi macam bujuk telur sikit. Tuan-tuan tengok jam, masa tu tepat pukul 1.25. Kalau ada matahari lah, tepat 1.25 menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur. Sehinggalah matahari tu dia membentuk satu bayang yang menyamai bayang sesuatu objek tu. Contohnya kita kata tadi, satu bayang yang 5 inci, satu objek yang 5 inci, bayang jadi 5 inci masuk. Waktu habisnya waktu zuhur, masuknya waktu asar. Begitulah seterusnya kepada penentuan waktu maghrib. Iaitu waktu maghrib ni ditentukan, kata pengarang kitab Fiqh Manhaji, berdasarkan waktu asar. Kita sebut tadi, waktu maghrib bermula bila matahari terbenam dan seterusnya hingga syafaq merah hilang serta kesannya tidak kelihatan lagi. Dia akan ada tuan-tuan di barat, di ufuk barat ni tuan-tuan akan nampak merah tu. Merah maknanya masa tu matahari sudah terbenam. Dia akan membentuk cahaya merah tu, masuklah waktu maghrib. Dan bila habis waktu maghrib, bila tuan-tuan tengok di ufuk barat tu, dia cahaya merah tu dah habis dah. Dia dah tenggelam, tak ada dah, habis dah. Ketika tu habislah waktu maghrib dan bermulalah waktu asar, bermulalah waktu isyak. Nah begitu seterusnya sehinggalah pada waktu subuh pagi esok pula. Syarat yang kedua, berhadap dengan kiblat ataupun menghadap kepada kiblat. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang, sebab SOP-nya masuk waktu isyak kena berhenti. Kalau tidak, pengurusi kena jail. Kalau jail pun jangan takut, tuan-tuan masuk tempat saya juga. Saya yang jaga pun, saya yang terima pun. Jadi special sikit. Wallahu a'lam bishawab. Melawak tuan-tuan. Yakni akan Kaabah. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه اللهم إنا نسألك من البراس والجنون والجزام ومن شيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله